وأكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام فضلنا على كثير من الأمم وهدانا إلى طريق السلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واهتدى بسنته min jilil ajwad amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian fiqh, pengajian berkitab Safinah An-Najah karangan Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana pengajian kita tertangguh agak lama. Ada sebulan ke 2 bulan kita tidak dapat mengadakan kuliah oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan ada beberapa bulan yang lain yang saya sendiri ada kekangan berada di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di hadapan kita, maksudnya depan kita lah, ada kitab Safinah An-Najah. Kitab ni lebih kurang 100 buah kitab yang ada kita edarkan adalah secara percuma. Yang dah buka, plastik tu boleh simpan, jangan buang merata-rata. Nak conteng, nak buat apa pun boleh. Dengan kitab yang kita akan, inilah yang saya ajar, ataupun mungkin ada ustaz lain nak gunakan kitab yang sama, tak ada masalah, boleh dipersilakan. Gunakan kitab ini Safinah An-Najah secara percuma. Asalnya kita tulis surat, kita ajukan pada pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk kita beli dan kita jual lah. Maksudnya kita beli, kita jual, tak ada untung kita untuk pengajian kita di masjid. Tapi kita pergi di sana, dibagi secara percuma. Dan buku-buku yang lain, Al-Kafi, Al-Fatawi, Bayan Lina dan sebagainya, kitab-kitab yang lain pun dibeli secara percuma. Jadi alhamdulillah mungkin berkat Masjid Mendayu dan juga ahli-ahlinya, kita dapat secara percuma kitab ini. Yang saya tengok kalau dijual di Shopee sendiri RM40 buku ini. Dan kita dapat secara percuma. Cumanya kekurangan kalau dapat kitab secara percuma ni ialah penghargaan kita terhadap apa yang kita dapat. Jadi kita tak adalah nak pilih yang ni boleh ambil, ini tak boleh ambil, tak adalah sebegitu. Cumanya bila kita ambil dengan niat untuk kita manfaatkan apa yang kita akan pelajari, insya-Allah. Komitmen kita terhadap apa yang kita akan pelajari, insya-Allah. Jadi sebelum ni kita dah belajar, kita dah kongsikan tentang tanda baligh, istinja dan sebagainya. Hari ini kita masuk pada fasal menyatakan fardu-fardu wudu, muka surat 18. Muka surat 18. Kitab ni sendiri adalah cetakan pencetak dia karya Bestari lah, tapi terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sewaktu zaman muftinya Sahibul Fadilah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Cuma kita ambil kitab ni sewaktu muftinya Sahibul Samahah Datuk Luqman. Jadi kita gunakan kitab ni sebaiknya, insya-Allah. Faslun fi faraidil wudu. Fasal menyatakan fardu-fardu wudu, muka surat 18. Fardu wudu itu ada 6. Awalnya niat, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat menyapu sebahagian daripada kepala, yang kelima al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki sehingga buku lali, as-sadisu at-tartib, yang keenam ialah tartib. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Baru kita baca bahasa Melayu dulu, tadi bahasa Arab je. Wudu tu berasal daripada perkataan wada'ah, yang bermaksud maksud elok, berseri. Daud ni dalam bahasa Arab maksudnya lampu. Daud, lampu. Maknanya dia ada cahaya, ada seri daripada wudu itu. Sebab itu di akhirat nanti, bagaimana Nabi Muhammad SAW nak kenal di antara umatnya dan juga bukan umatnya adalah daripada asal wudu. Asal wudu, muka kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita. Muka, tangan, kepala, kaki kita. Asal wudu tu menyatakan bahawasanya kitalah umat Nabi Muhammad SAW. Dari segi syarat pula perbuatan, kita baca nota kaki yang ada nombor 35 kan. Fardu wudu 34, 35 tu adalah
nota kaki dia. 34 nota kaki dia muka surat sebelah, muka surat 17 bawah sekali. Fardu juga bererti rukun. Ya, jika dia buat mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Fardu ni sama konotasi dia ataupun implikasi dia sama macam wajib. Apa maksud dia? Yusabu fa'ilu wa yu'aqab tarikuhu. Yang diberi ganjaran bagi siapa yang melaksanakannya, yang buat dapat pahala, wa yu'aqab tarikuhu, yang tinggal dapat dosa. Tu wajib. Maksudnya solat, yang buat dapat pahala, yang tinggal dapat dosa. Berbeza dengan sunat. Yang buat dapat pahala, yang tinggal tidak dapat pahala lah. Bukannya tak dosa, tapi tak dapat pahala. Maknanya rugi lah, tak dapat pahala. Okey, balik kepada letak kaki yang ke-35, surat 18. Ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Mengelokkan anggota yang kita bersihkan. Perkataan wadu ialah nama air yang digunakan untuk berwudu. Wadu, waw dari atas, wadu maksudnya ialah air yang kita gunakan. Air tu namanya wadu. Perbuatan kita ambil air sembahyang tu namanya wudu. Waw baris depan. Okey. Kemudian nota kaki 36, niat. Niat menjadi rukun. Di sisi mazhab Syafi'i, niat ini adalah rukun. Rukun daripada wudu. Ada 6 perkara. Yang pertama niat. Kerana wudu adalah ibadat dan fungsi niat adalah untuk membezakan di antara ibadat dan adat. Fungsi niat ni untuk bezakan di antara ibadat dan juga adat. Ada setengah kadang-kadang anak kita sebagai contoh, tengok dia basuh muka, tangan basah, singsing lengan. Ambil wudu ke? Tak, bukan, saja basuh muka, panas. Maknanya sebab apa? Sebab ada beza niat di situ. Mungkin perbuatan sama tapi niatnya tak sama. Dia niat untuk sejukkan badan dia, tak ada niat pun nak solat ke, nak pegang Al-Quran ke, untuk mengharuskan perkara-perkara yang diharuskan sekiranya dia mengangkat hadas kecil. Begitu juga sebelum kita tidur. Ada orang dia basuh kaki je, orang yang ambil wudu ke? Bukan, basuh kaki je sebab nak tidur. Jadi beza antara wudu dan juga perkara-perkara yang lain, ibadat dan juga adat, ialah niat dia. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya amalan-amalan kita, perbuatan kita dinilai berdasarkan niat kita. Dan seseorang itu dinilai berdasarkan niat dia. Ada orang berhijrah, yang dalam hadis ini hijrah, dia berpindah daripada Mekah ke Madinah atas sebab dia nak kahwini perempuan di Madinah. Awimra'atin yankihuha, dia niat hijrah sebab nak jumpa perempuan, maka dia akan kahwin dengan perempuan. Tapi dia takkan dapat pahala hijrah macam mana sahabat-sahabat lain dapat hijrah. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrah dia dinilai, pahala dia dinilai dengan apa yang dia niatkan. Jadi begitu penting niat ini dalam menentukan pahala dan juga ganjaran yang kita dapat daripada sesuatu perkara. Jadi wudu dengan niat untuk membezakan di antara ibadat dan juga adat. Yang kedua, membasuh muka. Sebelum tu kita baca nota kaki dia tak habis lagi. Nota kaki 36 di muka surat sebelah. Ini bermakna tidak sah ibadat dan tidak diambil kira oleh syarak melainkan apabila diniatkan. Seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadatnya kecuali niatnya betul. Ada yang niat tapi niat tak betul, tak boleh juga. Ibadah ni ialah tafsiran para alim ulama. Apa maksud ibadat? Kullu ma yuhibbullah wa yardahu. Ibadat ni adalah setiap perkara yang disukai oleh Allah SWT dan diredai oleh Allah SWT. Kita buat perkara yang Allah suka dan juga Allah redha dengan niat kerana Allah SWT, maka itu ibadat. Sebagai contoh, yang bukannya nampak ibadat, kita buat dengan niat ibadat, dia akan jadi ibadat. Contoh, kita makan. Kita makan dengan niat untuk dapatkan kekuatan badan untuk buat ibadat, maka dapat pahala kita makan. Kalau kita makan memang untuk mengenyangkan perut kita, menteka darah, atau kita makan untuk tunjuk pada orang lain, update story Instagram, WhatsApp story untuk tunjuk pada orang lain, tak dapat pahala. Yang kedua, contohnya sebagai contoh, kita tidur
Dengan niat untuk mendapatkan rehat yang secukupnya daripada penat kita tidur dapat rehat, bangun boleh beribadat dengan baik sebab dah cukup rehat, dapat pahala. Dengan niat tidur kerana Allah SWT. Tapi kalau niat memang tidur tak nak bangun, tidur, letih sebab tidur, bangun tidur, letih sebab terlebih tidur. Jadi macam mana nak cover letih tidur tu? Tidur balik, maknanya tidur berpanjangan. Jadi tak dapat pahala, sebab tidak niatkan kerana Allah SWT. Dan tata cara berniat, hendaklah seseorang itu berniat dengan salah satu daripada 3 perkara. 3 perkara ini mungkin agak rumit, tapi saya sebut secara ringkas. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan tak faham pun, bukan saya kata tak apa, sebab benda ni mungkin agak rumit sikit lah. Seseorang itu berniat untuk mengangkat hadas, bersuci daripada hadas ataupun bersuci untuk solat. Maksudnya niat kita antara 3 perkara ni, salah satu daripada 3 perkara ni. Yang pertama untuk mengangkat hadas. Yang kedua, seseorang itu berniat untuk membolehkan dia solat, diibahati solat, untuk membolehkan dia solat. Sebab apa? Ada wuduk baru boleh solat, tak ada wuduk tak boleh nak solat, tak harus untuk solat. Seseorang itu berniat akan kefarduan wuduk. Dia ambil wuduk dengan niat bahawasanya wuduk ni adalah fardu bagi dia untuk dia menunaikan solat. Maksudnya wajib untuk dia ambil wuduk untuk dia tunaikan solat. Itu maksud dia. Salah satu daripada 3 perkara ini. Senang cerita, kita ambil wuduk ni untuk apa? Untuk solat. Maknanya sahlah wuduk kita, niat kita betul. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Aku ambil wuduk untuk apa? Untuk solat. Untuk pegang Al-Quran dan buat ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, tawaf. Perlu kepada wuduk. Tawaf Kaabah perlu kepada wuduk. Sa'i tak perlu wuduk, tawaf sahaja yang perlu kepada wuduk. Jadi ambil wuduk untuk mengharuskan solat ataupun kefarduan wuduk. Wuduk tu difardukan pada mana? Untuk memegang Al-Quran, untuk tawaf. Jadi wuduk kita sah dengan niat sedemikian. Waktu berniat ialah ketika mula membasuh bahagian muka kerana ia adalah permudaan berwuduk. Rujukan Al-Fiqhu Al-Manhaji. Jadi mula-mula kita nak ambil wuduk, waktu bila kita nak niat, waktu mula-mula kita nak sapukan air, bukan sapu, basuh muka. Dia ada beza. Ghuslul wajhain faghsilu wujuhakum, basuh muka dengan sapu muka, ada beza. Sebab tu kita tengok ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan juga basuh tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum. Bila sampai ayat berkenaan dengan kepala, wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum. Saya nak terang mungkin sedikit detail berkenaan dengan bahasa Arab. Wamsahu bi ru'usikum, bi dekat situ harful jar, ru'usikum dia akan jadi jar dan juga majrur. Ru'usi itu baris bawah. Tapi bila balik pada wa arjulakum, arjulakum tu dia bukan baris bawah, dia baris atas. Maknanya apa? Dia balik kepada basuh kaki, bukannya sapu kaki. Mungkin agak detail lah, agak terperinci, tapi beza di antara basuh muka dengan sapu muka. Dia kena basuh muka. Beza dengan sapu sahaja. Okey, baik. Faghsilu wujuhakum. Yang kedua iaitu membasuh muka. Fardu wuduk pertama niat, yang kedua basuh muka. Bahagian muka secara menegak adalah daripada tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu, itu muka kita. Tempat tumbuh rambut bagi kebanyakan manusia sehingga bawah dagu. Manakala secara melintang pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Mana bila start mula telinga kita, anak telinga ni dah kira bahagian telinga, maknanya daripada sini sampai sini. Maknanya semua yang meliputi kawasan tu mesti dibasuh, daripada atas, bawah, kiri, kanan. Justru wajib membasuh ke semua yang ada di atas bahagian muka, termasuk luar dan dalam bulu kening. Bulu kening kita ni pun kena bagi air lalu. Sebab tu kena gosok, kena basuh. Kalau sapu saja, contoh kita ambil air, kita basahkan tangan, kita sapu je, agak-agak kena tak bulu-bulu ni? Tak kena. Jadi sebab tu kena faghsilu wujuhakum, kena basuh. Basuh ni kena gosok sikit lah. Gosok sikit. Bukan sekadar sapu sekali macam tu saja, kena dengan air. Air yang ada air lah kiranya. Kemudian misai dan janggut
pun kena basuh, kecuali janggut yang tebal yang tidak nampak bahagian dalamnya. Membadailah membasuh yang luarnya sahaja. Jadi kita dalam kalangan orang Melayu ni jaranglah yang ada jambang betul-betul lebat, betul-betul tebal. Kalau ada pun mungkin yang keturunan India Muslim, keturunan Arab kan, mami pining ke ada tebal sikit. Jadi kita kebiasaannya kita basuh. Jadi yang misai pun kena ratakan air kalau tebal. Yang janggut pun kalau janggut pun kena ratakan. Ratakan jari kita. Jari-jari kita bagi kena. Maknanya kalau macam contoh macam saya punya janggut ni tak tebal, jadi kena ratakan. Yang disebut dalam ni adalah bagi yang betul-betul tebal. Tebal ni kalau kita cucuk pen tak nampak pen tu kat mana. Pen tu pun tergantung dalam janggut orang tu. Kita letak apa lagi? Kunci kereta pun boleh, ada yang letak sangkut. Orang pun tak nampak mana kunci kereta dia, ada kat dalam tu. Tu maknanya tebal betul. Jadi dia boleh basuh luar sahaja. Disunatkan untuk menjarikan janggut yang betul-betul panjang tadi. Disunatkan. Tapi tak perlulah basuh celup dalam air sebab nak bagi semua kena, tak perlu. Itu bukan mandi wajib, kita nak wuduk sahaja luar daripada janggut yang tebal. 38 membasuh, yang ketiga membasuh kedua tangan sehingga ke siku. Nota kaki 38. Wa aydiyakum ilal marafiq. Daripada tangan hingga ke siku. Disunatkan untuk lebihkan sedikit. Wuduk kita jangan berlebihan sangat, lebihkan sedikit supaya diyakini kena mengenai semua anggota wuduk yang dirukunkan. Menyapu sedikit daripada kepala, yang keempat, muka surat 20. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wamsahu biru'usikum. Ni yang kita cakap tadi, sapu sebahagian daripada kepala, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Ini pun berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW tawadda'a wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Nabi Muhammad SAW membasuh, menyapu ubun-ubunnya, dan di atas serbannya. Membasuh kepala atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapunya adalah harus. Menyapu sebahagian kepala. Ada sebahagian mazhab, sebagai contoh mazhab Maliki, yang mewajibkan ahli mazhab dia untuk membasuh keseluruhan kepala. Basuh keseluruhan kepala. Macam janggut tadi lah, tapi semua kepala mesti kena. Tapi mazhab Syafi'i cukup sekadar menyapu sahaja. Sekira-kira lebih kurang 3 helai rambut kena. Tapi yang disapu bukanlah rambut kita. Yang disapu ialah wamsahu biru'usikum, kepala kita. Sapu. Sapu kepala kita. Bukannya rambut saja, maknanya bila sapu kepala maknanya sapu rambut kan. Tapi orang yang tak ada rambut, maknanya dia sapu kepala dia sahaja. Sebahagian daripada kepala dia. Sebelah sini pun dikira kepala, sebelah sini pun dikira kepala. Tapi kebiasaannya disebut dalam hadis menyapu ubun-ubun. Sah, tapi yang sebaiknya sapu di bahagian ubun-ubun. Maknanya memang confirm kena kepala, tak ada dolak dalih lagi. Okay. Kemudian ubun-ubun ialah bahagian atas kepala dan ia adalah sebahagian daripada kepala. Perbuatan menyapu ubun-ubun sahaja menunjukkan bahawa menyapu mana-mana bahagian kepala adalah memadai. Okey. Apakah hukum meratakan air sehingga tekuk semasa berwuduk? Huraiannya panjang dalam ni, saya baca dah. Cuma cara ringkasnya, yang pertama ada ulama kata sunat. Boleh tengok dalam tu daripada Imam Abu Qasim Al-Furani, Al-Syafi'i, Al-Qadhi Husain dan sebagainya. Sunat untuk sapu tengkuk dengan basuhan, air basuhan kedua telinga. Basuh telinga. Lagi satu sebelum tu, basuh telinga ni kalau masyarakat kita Melayu ni, di Malaysia ni mungkin ada yang ingat wajib, tapi sebenarnya sunat. Sebab tu tidak disebutkan dalam di dalam ayat Al-Quran. Yang dalam Al-Quran disebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuci muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala dan basuh kaki sehingga buku lari. 4 perkara wudu. Kali ni kita akan masuk, sekiranya sempat saya cuba kejar juga lah. Sebab pengajian kita pun bukan selalu berkenaan dengan apa anggota ataupun perkara yang disunatkan untuk berwuduk. Jadi basuh tengkuk, yang pertama ulama kata disunatkan. Yang kedua digalakkan, tapi tidak disebut ianya disunatkan. Yang ketiga digalakkan. Daripada air lebihan basuhan kepala dan telinga.
Yang keempat, perbuatan ini tidak disunatkan dan tidak pula digalakkan. Antara tokoh Syafi'i yang berpegang dengan pendapat ini ialah Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pendapat yang keempat ini adalah yang tepat. Oleh kerana itulah ia tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disebutkan oleh para ashab mazhab Syafi'i. Boleh rujuk Al-Majmu' Syarah Muhazzab oleh Imam An-Nawawi. Jadi nak sapu tengkuk tak ada masalah, tapi tidak disunatkan dan juga tidak digalakkan. Antara sebab yang para alim ulama sebut, mungkin akan lebih menggunakan air. Maksudnya sepatutnya air guna banyak ni, jadi lebih pula guna, akan menyebabkan basah-basah dan sebagainya. Tapi kalau nak basuh tak ada masalah, terpulang. Okey, baik. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki bersama buku lari. Bersama ni maksudnya buku lari tu pun kena basuh sekali. Buku lari pun kena basuh sekali. Kalau kita kata membasuh kedua belah kaki sehingga buku lari, ada orang akan fikir buku lari tu kena basuh ke tak? Jadi buku lari pun kena basuh. Membasuh kedua kaki bersama buku lari. Berdasarkan ayat Quran yang kita sebut tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Buku lari ni ialah tulang di antara betis dan tapak kaki. Semua tahu kot buku lari yang mana kan? Tulang yang timbul. Wajib dibasuh bersama kedua belah kaki, seperti mana yang disebut dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang akan kita nyatakan di muka surat yang ke-11, muka surat 22. Kemudian wajib meratakan basuhan di kedua belah kaki sehingga tidak tertinggal sedikit pun, sama ada di kuku atau di bawah bulu roma, sebagaimana keterangan cara-cara membasuh tangan yang lalu. Jadi kaki kita boleh jadi ada bulu-bulu tu, kena ratakan juga. Sebab tu dia basuh. Basuh ni kita kena ratakan air tersebut. Ibu jari kita kadang ada bulu atas tu, kena basuh. Atas kaki kita ada bulu, kena basuh juga. Kuku kita ni kadang kita tak basuh sebab kita daripada atas basuh macam tu, mungkin tak kena. Jadi kena dongak sikit kaki, bagi air kena. Bukanlah betul-betul bagi masuk kuku, tidak. Tapi cukup kena sekali lalu dah, selesai. Asalkan kena pada semua bahagian kaki kita. Kemudian berkait dengan tertib 41, tertib mengikut urutan. Hal ini berdasarkan ayat-ayat yang menyebut fardu-fardu wuduk secara berurutan, juga berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Baginda tidak berwuduk melainkan dilakukan secara tertib sebagaimana susunan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Perbuatan baginda adalah sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lalu terdapat di dalamnya perkataan kemudian yang bermakna makna tertib sebagaimana yang disepakati oleh para alim ulama. Boleh tengok hadis buku surat sebelah, lepas ini kita akan terangkan. Jadi sebab apa dalam mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i yang mewajibkan tertib. Sebab apa wajib tertib? Sebab disebut dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga siku, kemudian sapu sebahagian daripada kepala kamu dan basuh kaki kamu. Jadi disusun ikut urutan. Dalam Al-Quran antara kaedahnya ialah bila mana disusun ayat Al-Quran itu mengikut urutan, maknanya ia memang ikut urutan. Dia tak boleh yang satu ni melangkau, yang nombor 3 jadi nombor 1, nombor 1 jadi nombor 4, tak boleh. Maknanya tak boleh basuh kaki dulu, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, baru basuh muka, tak boleh. Jadi mazhab Syafi'i tertib, mesti muka dulu, tangan hingga siku, kepala dan juga kaki. Kemudian secara ringkas apa yang kita sebut bawah tadi dalam kitab Al-Majmu', perenggan yang bawah mata kaki itu ialah dalam banyak-banyak hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan tertib. Juga ada hadis yang sebut summa, kemudian Nabi basuh muka, summa, kemudian Nabi basuh tangan. Nabi basuh tangan, summa, kemudian Nabi menyapu kepala, summa, kemudian. Jadi ayat kemudian itu bermaksud ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Dia tak boleh yang ini dulu baru yang ini. Dia tak jadi kemudian, dia tak ada turutan. Jadi mesti ada turutan. Kemudian ringkasnya perenggan yang di bawah ini ialah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dia melihat Nabi Muhammad SAW berwuduk, semua keadaan di mana jua Nabi Muhammad SAW berwuduk dengan cara yang sama, turutan yang sama, kepala, tangan, muka, tangan, kepala, kaki, muka, tangan, kepala, kaki, sama. Tapi yang bezanya adalah ada sahabat tengok
ada hari ni Nabi ambil sekali. Ada hari Nabi, para sahabat tengok Nabi Muhammad SAW ambil wuduk 2 kali. Maksudnya ulang 2 kali. Ada hari tengok 3 kali. Jadi dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk taslif, meniga-nigakan. Maksudnya 3 kali kita ambil tu atas sebab untuk meyakini bahawasanya kita betul-betul dah ambil wuduk. Sebab itu 3, kalau kita buat 4 pun ada ulama kata makruh, bahkan ada ulama kata haram, sebab Nabi Muhammad SAW asalnya buat 1 je. Kemudian kita disunatkan untuk 3, tapi kita tambah pula 4. Jadi memang membazir air sangat lah tu kiranya. Jadi 3 tu sangat memadai dah. Sebab contoh macam muka, boleh jadi yang pertama tu niat kita belum cukup lagi. Sebab tu kadang-kadang kita ambil wuduk, kalau orang lelaki mungkin mukanya berhabuk sebagai contoh, dia basuh muka sebab nak hilangkan habuk. Jadi kena betul-betul niat kita. Kita basuh muka tu sebab nak hilangkan habuk ke sebab nak ambil wuduk. Dia tak boleh 2 in 1, tak boleh. Dia bukan Nescafe ke Milo ke, bukan. Dia tak boleh 2 in 1. Dia mesti niat untuk ambil wuduk, bukannya untuk bersihkan muka. Ya betul, ambil wuduk muka akan bersih, tapi niat kita apa? Untuk orang perempuan, saya sebut ni sebab saya pun buat jugalah. Maksudnya mungkin kita keluar, kita pakai moisturizer. Pakcik-pakcik, ya, bapak-bapak mungkin rasa macam pelik lah kan. Pakai moisturizer untuk orang perempuan lah. Kemudian kita pakai apa namanya, sunblock ataupun SPF yang nak bagi muka ni tak nak bagi gelap lah. Jadi benda tu kalau kita tak gosok habis, dia menghalang air. Kalau tak menghalang air pun, dia bercampur dengan air tak rata kat muka. Jadi sebelum kita wuduk, mesti betul-betul basuh muka dulu, baru kita niat untuk ambil wuduk. Jangan niat ambil wuduk sekali dengan cuci muka, tak boleh. Dia bukan 2 in 1 dan sebagainya. Mesti betul-betul. Contoh muka kita bertanah, laki, muka kita berminyak. Minyak ni bukan minyak muka, minyak tar ke minyak apa dan sebagainya. Jadi kita kena basuh muka kita dulu, baru kita ambil wuduk. Tapi dalam keadaan yang menjimatkan air lah, jangan sampai membazir air. Jadi daripada yang perenggan akhir tadi, semua sama kecuali meniga-niga tu sahaja. Ada hari Nabi Muhammad SAW sekali, ada hari 3 kali dalam mengambil wuduk. Ada masa lebih kurang 7 minit lagi. Boleh ikut untuk surat 22. Fasal menjelaskan niat dan tertib ketika wuduk. Nak kata niat dan juga tertib ni penting, ada satu bab di dalam kitab fiqh. Sebelum tu ada soalan di situ, apakah hukum mengelak ataupun mengeringkan anggota wuduk selepas berwuduk? Secara ringkasnya, perbuatan ini Imam Nawawi mengatakan bahawa yang sahih dalam mazhab kami adalah disunatkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya disunatkan untuk tidak buat. Perbuatan kita mengeringkan, kita lap lepas kita wuduk, disunatkan untuk meninggalkan. Maksudnya sunat untuk kita tak buat. Sebab apa? Sebab bila ada ulama kata makruh, tapi kita tak sembang soal itulah. Kita ambil wuduk, kita biar wuduk tu kering sendiri tanpa kita lap. Ada ulama yang mengatakan dapat pahala lebih. Mungkin kita kat Malaysia ni tak rasa sangat, tapi dalam kitab-kitab berkait dengan hukum hakam musim sejuk, ahkam musyitab, hukum hakam musim sejuk, negara-negara sejuk, negara Eropah, negara Arab dan sebagainya, ada musim sejuk. Jadi bila ambil wuduk tu, dia nak dapat pahala daripada wuduk tu lagi, dia tinggalkan air yang sejuk tadi dengan tidak mengelap air tersebut. Dia tak keringkan sendiri, tak ambil tuala lap. Jadi dengan dia tahan sejuk akibat dia ambil wuduk tadi, dia dapat pahala yang lebih. Itu maksud dia. Dia tak lap tu sebab dia akan rasa sejuk. Dengan rasa dia sejuk akibat dia ambil wuduk tu, pengorbanan dia ambil sejuk dan pengorbanan dia ambil wuduk dan sejuk tu, dia dapat pahala yang lebih. Jadi sebab itu para alim ulama kata disunatkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Maksudnya sunat untuk tak lap tangan kita. Tapi akhirnya tu para alim ulama ijma' bersepakat yang perenggan jawapan sebelum Al-Majmu' Syarah Al-Mahzab tu, perbuatan itu tidak diharamkan. Maksudnya kalau kita lap sekalipun tak haram, harus sahaja. Tapi kalau kita tak lap dengan niat untuk dapat pahala, dapat pahala. Cuma yang berlaku perbezaan pendapat berlaku sama ada ia makruh ataupun tidak. Tidak haram dan harus sahaja.
Dan ada keperluan juga untuk lap. Ada keperluan juga untuk lap bagi mengelakkan perasaan tidak selesa dalam beribadah. Ada keperluan juga untuk lap. Sebagai contoh, bila masa keperluan untuk kita lap wuduk kita. Yang pertama, kalau terlalu sejuk, negatif 4, negatif 19, negatif 10, sejuk sangat, kalau kita biar tu, nanti bulu roma tu pun kerat, beku. Boleh jadi. Kalau jadi memang pernah pun berlaku. Jadi boleh lap, lepas ambil wuduk lap. Di tempat yang lain, tambah kita, kalau kita lah orang Malaysia ni, saya sebut ni sebab kita perlu sedar kita ni di mana maksudnya dalam manusia yang lain. Orang Malaysia ni dia pakai air yang banyak sebab kita ni tak putus air. Kebiasaannya tak putus air. Mandi 2 kali, 3 kali sehari. Ambil wuduk pun banyak air, meriah airnya banyak. Tak macam negara-negara yang lain yang airnya sikit dan sebagainya. Jadi buktinya, sebagai contoh, kalau hotel-hotel di Mekah, hotel yang didiami oleh orang Malaysia, hotel itu selalu habis air, selalu kena isi air. Datang tangki lori untuk isi air. Sebab orang Malaysia ni mandi kat sana. Negara lain dia tak mandi sangat, 2 hari sekali, sehari sekali pun mujur. Dia bangun cuci muka, gosok gigi, tapi dia tak mandi. Malaysia ni mandi dan mesti basah rambut, mesti rasa air tu banyak kat badan, tu mandi. Jadi habislah air hotel tu. Dia ingat kita ni macam orang dia. Jadi saya nak sebut soal keselesaan tadi. Bila kita pergi airport, mana-mana negara, kita pergi UK ke Perancis ke, tambah negara tersebut minoriti Islam. Jadi macam mana kita nak ambil wuduk dekat airport dia orang? Kita ambil dekat sinki, pergi tandas ambil kat sinki. Tambah tandas dia sendiri, usah kata tempat lain, tempat yang majoriti Muslim di Jordan sendiri, dia punya tandas tu dia tak ada ada tandas yang tak ada lubang untuk air keluar. Sebab bagi dia tu, air tu hanya berleka dalam lubang tandas sahaja. Dia takkan keluar daripada tempat lain. Sebab mereka ni budayanya tandas tu sentiasa kering, dia takkan basah. Kita ni kadang-kadang sengaja basahkan. Sambil kita buang air tu, tengok ada tempat tak basah lagi, cucur basah, bagi basah semua tempat. Sebab kita memang macam tu. Jadi bila kita ambil wuduk, kita angkat kaki kita kat sinki sebagai contoh, kan? Jadi akan basah kat bawah-bawah tu. Jadi sebab tu kena ambil, yang pertama ambil wuduk dengan elok. Yang kedua, selepas berwuduk kena lap guna tisu kaki kita, supaya kita tak jejaskan keselesaan orang lain. Bukan kita saja, keselesaan orang lain. Tambah kita pergi airport, kadang-kadang kita pakai kasut, dengan kaki yang basah tu kita pakai stokin pula, jadi lagi tak selesa. Nanti stokin basah, berbau dan sebagainya. Jadi ada tempat-tempat orang non-Muslim yang saya pernah lalui lah, orang non-Muslim, dia tahu kita Muslim, kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk tu, dia sendiri yang bagi tisu dekat kita, 3-4 helai dia bagi untuk kita lap. Sebab dia tahu, dia nak bagi keselesaan pada kita. Jadi itu di sini peranan, maksudnya mengeringkan anggota wuduk dan sebagainya. Okey, baik. Di kesempatan yang singkat ini, kita cuba habiskan berkenaan dengan hadis bawah tu, muka surat 22, bawah tu berkenaan dengan hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil wuduk. Kita pergi terus kepada terjemahan dia. Nabi Muhammad SAW meminta air untuk berwuduk, lalu menuangkannya dari bekas. Ambil daripada bekas, tuangkannya dan membasuh kedua belah tangannya sebanyak 3 kali. Ini perkara sunat. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan melecitkannya. Istinsyaq wa istinsar. Istinsyaq ni masukkan masukkan air ke dalam hidung. Istinsar ialah mengeluarkan air daripada hidung. Membasuh muka dan kedua belah tangannya sehingga siku sebanyak 3 kali. Jadi untuk berkait dengan masukkan air dalam hidung, disunatkan kita untuk yang pertama, ditulis dalam kitab-kitab, masukkan air dalam hidung guna tangan kiri. Guna tangan kiri, keluarkan air guna tangan kanan. Benda tu sekejap je lah, masuk terus keluar macam tu. Bukannya masuk tahan, tak mahunya tahan lah, mesti keluar, jadi keluar guna tangan kanan. Tapi kalau nak dua tangan kiri, tak ada masalah. Yang penting kita ambil pahala sunat istinsyaq tersebut, masukkan air ke dalam hidung. Ada sebahagian ulama buat, antaranya Habib Ali, ambil air daripada tangan kiri, satu belah je tangan kiri, ambil air,
masuk dalam mulut, lebihan air sikit tu masuk dalam hidung pula. Masuk dalam mulut, lebih sikit tu tolak masuk air. Dia tak banyak, sikit je air. Kemudian keluarkan guna tangan kanan. Tapi dua-dua guna tangan kiri, tak ada masalah. Nak buat asing-asing, tak ada masalah. Yang penting kita ambil pahala sunat untuk mencuci hidung kita. Mencuci hidung kita. Sebab hidung ni antara perkara yang penting juga untuk kita cuci setelah kita seharian sedut, habuk dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Itu dalam riwayat yang lain. Seterusnya menyapu dan membasuh setiap kakinya sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain, basuh kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri. Maka dia pun berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini, dan baginda SAW bersabda, siapa yang berwuduk seperti wudukku, kemudian dia bersolat 2 rakaat dengan khusyuk, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Maksudnya, dia solat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Nota kaki 43 ialah berkenaan dengan niat. Niat ni mesti yang muqtarinan bi fi'li. Dia melakukan sesuatu yang disertakan dengan perbuatan. Nombor 43 tu, kalau ada niat tapi tak ada perbuatan, dia tak dipanggil niat. Dia hanyalah azam. Sebab azam ni, contoh saya berazam nak jadi anak yang soleh. Bila kita nak jadi anak soleh tu? Hari ni ke esok? Tak tahu bila. Jadi itu azam sahaja, dia bukan niat. 44 yang terakhir, perbuatan talafuz melafazkan niat adalah sunat menurut mazhab Syafi'i jika perbuatan itu dapat membantu lisan hati untuk berniat. Perbuatan kita lafazkan niat, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, usolli pada asri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita lafazkan niat mulut kita, itu adalah sunat. Kena bezakan. Niat wajib, tapi niat dalam hati wajib. Lintasan dalam hati itu wajib. Melafazkan di mulut itu sunat. Sebab mulut kita cakap untuk menguatkan lagi apa di hati kita. Tak cakap di mulut, hanya pakai hati saja, boleh, tak ada masalah. Cuma sunat untuk kita melafazkan niat tersebut sahaja. Waktu niat ketika membasuh bahagian pertama dari muka, itu waktu niat. Kemudian tertib hendaklah tidak mendahului satu anggota atas anggota yang lain. Jadi saya rasa cukup sekali itu sahaja. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada kitab ini yang diusahakan oleh Nazib Madawi sendirilah melalui Ustaz Farid. Saya bagi kenalan saya untuk Ustaz Farid buat surat dan kita dapat kitab ini. Alhamdulillah. Jadi setakat sahaja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa salli 'ala qawmil kafirin. Allahumma qina fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.